Okey ya, boleh dengar apa saya cakap? Dengar tak? Dengar tak? Dengar doktor. Okey ya, so kita rasanya kita dah habiskan yang second notes. Chapter 4 kan? Itu chapter 4 kan? Yang ni tak? Hari tu last second notes kan yang ni? Similarity transformation. Betul tak? Yang this one kan? Betul ke? Betul tak? Yang tu last. Ataupun saya guna yang this one. Saya guna ni kot. Saya guna yang ni kan? Dah settle kan? Dah ke? Saya dah lupa ni ya. Yang ni, similarity transformation. Bukan, sorry. Kita buat apa? Betul lah. Kita buat pasal orthogonalization, betul tak? Sampai sini. Ke tak? Dah cover ke? Yang ni? Cover tak? Ini semua cover tak? Dengar ke tak ni? Kau dah lupa? Ada feedback ke? Doktor saya lupa. Saya rasa dah. Saya rasa saya dah buat last. Last yang ni saya rasa. Kalau tak buat lagi, beritahu saya nanti ya. Sampai 39 ni. Start daripada daripada similarity transformation 36 ni sampailah 39. Okay, kita pergi pada linear recurrence relation. Okay, so recurrence, contoh recurrence ialah macam kalau disebut tak kat sini. Fractals kan, yang melibatkan apa tu? Fibonacci sequence, itu adalah contoh recurrence lah. Recurrence maksudnya dia bergantung kepada nilai sebelum dia. Dan nilai selepas tu bergantung kepada nilai sebelum. Yang selepas lagi pun bergantung pada nilai sebelum. Itu adalah recurrence equation lah. Macam Fibonacci equation, that one is recurrence. Recurrence equations, okay? Okay, contoh dia soalan, a first example, detail calculation. So let A1 equal to 1, A2 equal to 5, and for n is greater than or equal to 1. And then kita ada equation an plus 2 is equal to 6an plus 1 minus 8an. Okay? So kita ada A1, kita ada A2, and then kita ada equation an plus 2 is equal to 6an plus 1 minus 8an. Okay, and then questions dia suruh kita cari, find a formula for an. Ini formula for an plus 2, questions ask us for a formula for an. Okay, dia kata you could think of this as saying solve equation 2, this equation here for an, given that a1 is equal to 1 and a2 is equal to 5. Okay, and then in case you are interested, the beginning of this sequence is 1, 5, 22, 92, and so on. Okay, so kalau you kira ni, A3 is equal to A6A, so this is A3 ya.
A3, so it means that n is equal to 1 lah. Kalau A3, A2, so 6A2 minus 8A1. So 8A1, you substitute all this, the third one will be 22. Yang 1 dengan 5 are already given. And then bila you dah ada A3, obviously you can substitute it here. Kan? And then you dapat the next one will be 92. So this is means by recurrence. It means that this equation 92 will depends on the previous number. 376 here will depends on the previous numbers. Okay? So itu maksud recurrence. Okay? Tapi soalan dia suruh cari the equation for an instead of an plus 2. Okay? So the first idea here is solving this problem. Is to write the recurrence relation an plus 2 equal to 6an plus 1 minus 8an. So this one in terms of metric multiplication. So you define A is equal to alpha, beta, sigma, delta. Okay. So an plus 2, an plus 1 is equal to A multiply with, so this is matrix A, 2 times 2 matrix, multiply with an plus 1 and an. Okay. And then after you multiply, you will get this one. Okay. An plus 2 is given by this. Okay. Kejap ya. An plus 1. Sekejap. Yelah, dia darab lah ni ya. Dia darab alpha, beta, sigma, delta ni kat dalam ni dia darab. Ni dapat ni. Okay. Okay. This one ni. Yang the right hand side ni dia bawa ke sini. After that dia darab. A ni darab dengan these things. So dapat ni lah. Okay. And it is obviously equal to the left hand side yang ni. An plus 2 dengan an plus 1 lah. Okay. And then you equate alpha an plus 1 plus beta an is equal to an plus 2. Itu daripada equation. Equation kata an plus 2 is equal to 6an plus 1 minus 8an. So alpha dia ialah 6. And beta is negative 8. Okay. Beta is negative 8 lah. Okay. And then an plus 1. Kalau you compare ni, ada tak komponen an? Tak ada kan? So it means that your delta is equal to 0. So your delta here is equal to 0 and your gamma here is equal to, yang ni an plus 1 kan? Yang ni 1 an plus 1. So gamma you is equal to 1. So 1, 0 lah. So this is the matrix. Okay, the matrix A. Okay? Boleh sampai situ? And then we can write an plus 2 is an plus 1 equal to A multiply with an plus 1 an. Okay, so ni daripada situ lah, pada tadi. And it is equal to 6 minus 810 to the power of 2 multiply with an minus 1, which is equal to yang ni lah. Yang last kali ialah 6 negative 8 10 to the power of n, A2, A dengan A1. Okay? And then, this is where the second idea comes in. The best way to take a power of a matrix is to diagonalize it. Okay? So, this one. Agak susah kan? Pernah kan yang I think the first note hari tu, I ada bagi tahu yang kita nak cari to the power of n ni susah. Nak cari to the power of 100 bagi satu matrix susah. Especially if matrix tu size dia besar. Kan? Melainkan kalau kita cari similarity matrix
kan, and then barulah you you take the power. Maksud similarity matrix yang sama dengan this matrix tapi dia adalah diagonal matrix. Okay, so lebih senang lah untuk you buat calculation. Okay, so A is equal to PD P inverse. Okay, so sekarang ni kita nak cari the diagonal matrix P lah. The diagonal matrix, D. The diagonal matrix D. Okay, similarity transformations untuk matrix. Okay, yang I cakap sepatutnya both matrix kena ada eigenvalues yang sama tu. Kalau you ingat lah, sepatutnya you ingat lah kena revise balik. Tengok notes, the first notes and the second one yang the previous class punya. With D is gamma 1, gamma 2 ni, and then 0, 0, dia diagonal lah kita nak cari diagonal matrix. Okay. And then AN tadi obviously kita tahu yang this is a time consuming. So kita nak jadikan dia dalam bentuk ni. PD P inverse darab dengan PD P inverse and so on ni kan AN. Kan? A to the power of N. Kalau PD P inverse adalah A, maka N kalilah tapi P inverse dengan P cancel out. So akhir sekali ialah P darab dengan D to the power of N dengan P inverse saja. So D to the power of 100 ke, D to the power 100 ke, yang N ni kan. Tak kisah banyak mana pun. Because it will be easier. Because we actually have D instead of A. Kan? Yang D lagi senang lah kalau you nak ambil power. Because dia akan jadi elements dia saja yang you kena power kan. Okay, because it is a diagonal matrix. Okay. So Dn here is equal to lambda 1n. Okay, D ialah this one. So lambda 1n 0, 0, lambda 2n. The characteristic polynomial of A is this one. So this is characteristic. I think dah belajar ni ya. Dia nak cari eigenvalues kan. Determinant 6 minus x minus 8, 1 negative x. Okay, so dapat ni. So x minus 2, x minus 4. Okay. So roots dia adalah lambda 1 is equal to 4 and lambda 2 is equal to 2. Okay. And then x1, x2 untuk cari this is eigenvector, you boleh guna ni kan, calculation ni. So A minus lambda 1i x is equal to 0. Okay. So A ialah 6, negative 8, 1, 0 minus 4 multiply with identity matrix. So 4, 0, 0, 4 lah. Okay. And then x is equal to 0. So ni dapat equations dia. And you solve for x1 and x2. So x1, x2 you dapat 4 and 1. Okay. Sama juga untuk V2. V2 is for lambda 2 is equal to 2. Okay, so A minus 2i. Okay, you substitute semua. A tu apa? And then this is 2i. 2 darab dengan identity matrix. So it is this part here. Tertinggal darab dengan x patutnya. This one kan. Darab dengan x. X1, x2. You patut solve for x1, x2. You akan dapat V2 is equal to 2, 1. Okay, so V1, V2 ni is an eigenvector corresponding for lambda 1 dengan lambda 2 lah. Okay, so P is for 1 to 1. For 1 here, you susun for 1 to 1. You nak susun to 1, for 1 pun boleh. Either one. Okay, I think for 1 to 1 lah Ikut lah. So P inverse pula is 1 over determinant P darab dengan this one. Okay. 1, 4. Ni kan. I think you dah belajar ni untuk inverse. Dia ada formula dah. So it is given by this. Okay. And then you just substitute AN plus 2. AN plus 1. Okay. A to the power of N. A2 darab dengan A1. So this come from this formula. This formula here. So AN ialah P
dn P to the power of negative 1, so P inverse, A2, A1, okay, you substitute semua yang you dah dapat, P inverse dah dapat, D pun dia dah dapat, D is this one, okay, yang P, yang ni, okay, yang A2 dengan A1 given, given masa awal-awal tadi, okay, and then you substitute saja, so, dapatlah these equations, okay. Dapatlah this equation. Taking the first component says of this equality give an plus 2 is equal to 3 per 2 darab 4 n plus 1 minus 1 half 2 n plus 1. Okay, yang ni dia ambil yang the first one. Untuk an pula, kalau yang equation yang awal yang ni, maksudnya kita boleh jadikan equivalent equation lah. An is equal to 3 per 2, 4n minus 1. So you tolak 2. This one pun tolak 2, dapat n minus 1 lah. 1 half 2 n plus 1 tolak 2, dapat n minus 1. So this is the equation in terms of an. Settle lah. Okay? Ada soalan ke? Ada tak soalan? Itu saja lah. So senang saja. So itu adalah ni lah example paling senang. Sebab saya cakap macam tu ialah the next one ada order 2, ada 3. So boleh baca lah. Tapi yang ni saya tak beratkan sangat lah sebab calculations dia takut susah. Kalau saya ajar pun I think you all boleh baca sendiri. Cuma calculation dia agak ni lah, agak complicated. Sebab order dia kan nak cari characteristic method semua. Characteristic equation semua tu. Okay. So I think yang tu you boleh baca sendiri. Okay, yang lain pun boleh baca sendiri lah. Cuma tak masuk lah final. Dia sampai situ saja. Boleh? Itu saja, habis dah kita punya syllabus. Ada apa-apa soalan ke? Yang you tak faham? Dah habis lah kelas kita lah. Kan minggu ke apa? 11. 12, 13, 14 boleh relax lah. Boleh baca lah final tak adalah susah sangat. Kalau you faham, boleh jawab lah. Confirm lah boleh jawab. Ada apa-apa soalan ke? Anis Sumaira ada nak tanya? Gimana dia? Fatihah? Doktor, untuk yang linear recurrent ni dia guna untuk non-linear ke linear, Doktor? Guna untuk linear ke non-linear? Apa maksud you? Dia soalan dia tu dia guna untuk cari linear ke? Dia untuk cari equation ni je lah. Order satu lah, order satu. An plus 1, dia tak ada An plus 1 kuasa 2, tak ada. Ni order satu saja. Okay. Maksud you apa? Maksud you ini dia nak cari recurrence. And then dia tak complicated. So, order satu. An plus 1 to the power of 1. 8A1, 8An to the power of 1. Ini pun kuasa satu saja. Semua satu. Boleh Fatihah? Dia macam satu method ke tu? Satu method ke? Satu untuk method? cari satu method. Dia satu method? Apa maksud satu method tu? Contohlah kalau dia bagi soalan tu dia terus macam untuk cari recurrent. Dia akan nyatakan untuk cari recurrent. Soalan dia akan tanya if given An plus 2 equal to this one, dia bagilah An A1 equal to this, A2 equal to this. Yang ni tak kisahlah berapa, yang 7 ke kat sini. Yang ni 2 ke kan, 2 An ke. And then dia suruh cari equation for An. Itu maksud dia. Dia suruh cari equation for An. Oh, okey, faham doktor. Sazri?
Sazri. And then bila dia suruh cari formula for AN, you kena guna similarity transformation lah sebenarnya, walaupun nampak macam tak ada kaitan pun dengan matrix kan, tapi sebenarnya dia kena transform dalam bentuk matrix, and then you kena dapatkan similarity transformation daripada matrix A ni kepada matrix D. Yang kita dah belajar hari tu, similar matrix, you ingat kan? Dan masa tu juga kita nak diagonalkan tu yang last previous class kita ada belajar pasal diagonalization semua tu kan, diagonalizable matrix semua kalau you ingat lah kan, and then dia boleh transform, tu yang kita belajar kat hari tu. Sebabnya kita nak guna yang AN ni adalah sama dengan PD and P inverse. Sebab AN ni you nak cari matrix 2/2 yang dense, yang padat, yang penuh dengan elements tu, tanpa elemen kosong, you nak kuasakan dia dengan 100 kan. Maksudnya you kena darab dia dengan diri dia sendiri tu sebanyak 100 kali, tak kesusah kan nak darab matrix. Berbanding kalau yang Dn saja, D to the power of n. D tak ada masalah because kalau dia to the power of n pun, dia adalah diagonal matrix. Maksudnya n tu dia boleh masukkan dalam elemen. Kan? Elements dia, maksud saya, this one lah. Matrix, kalau D tu ialah 4002 kan, dia diagonal matrix. N dia yang kat luar tadi, terus boleh masuk kat setiap elements. So kalau dia, yang ni 2/2 lah, kalau matrix dia 3/3 pun, dia jadi senang lah kan. Tak perlulah you nak darab sampai banyak kali matrix. Nak darab matrix dengan compared to this one, lagi senang cara ni. Okay, so sebab tu kita perlukan similarity transformation kat sini. Similarity transformation yang kita pernah belajar dalam previous class. Okay, so tapi of course kita kena cari eigenvalue semua tu lah. Kalau you ingat dulu similarity transformation kan, bila I tunjuk balik I think first note kot. Dia melibatkan eigenvalues. Kalau you ingat. Ingatlah you belajar you ada ni kata ni kan, A100 ni ingat. A to the power of 100. Kan ada yang basis ni kan, A to the power of 100 sama dengan PD P inverse to the power of 100. So dia akan cancel out at last. So yang ni yang D dia. D to the power of 100 ialah apa? Ialah you masukkan dia. Jadi negatif 1 to the power of 100, dia dapat 1. 3 here to the power of 100 dapat 3 to the power 100. Yang ni P inverse. This is P. Okay, and then you darab je lah macam biasa. So that one will be A to the power of 100. Kan senang tu kan. So kita dah belajar dah pun before this. Tapi obviously you have to find matrix D itulah, diagonal matrix D tu. Untuk cari diagonal matrix yang ni. Ni ada eigenspace and then basis semua tu. Yang kita buat juga tadi. Ini dalam calculation ni. A minus lambda 1i x equal to 0, and then you calculate lah. And then you solve for x1 dengan x2. So in this case x1, x2 is 41 lah. So that is your eigenvector. Eigenvector yang correspond dengan lambda 1. Yang ni pula eigenvector yang correspond dengan lambda 2. Lepas tu P your P susun lah V1, V2. Ataupun you nak susun V2, V1 pun boleh sebab dia bukannya unik kan. Dia bukannya unik. Okay. Kan ada contoh kan. Ada tak? Dia boleh susun suka hati dia. Nak susun V1 dulu pun boleh. Nak susun V2 pun boleh. Dulu. Kan. Yang ni kan. Different arrangement. Ada ajar kan slide. Note yang ni dah ajar kan. So macam dia kata. Q. Ada yang P kan. P kalau dia nak susun ini 1, 1, 1. Lagi apa? Yang ni kan. Negative 1, 1, 0. Negative 1, 0, 1. So ni eigenvector dah lah. So dia kata dia nak susun 1, 1, 1. Negative 1, 1, 0. Negative 1, 0, 1 pun boleh.
Tapi dia akan dapat ni lah. P inverse AP adalah this one lah. So this is the diagonal matrix. Yang pertama. Okay. Tapi kalau you nak susun cara lain macam negative 1, 1, 0 kan? And then negative 1, 0, 1 dengan 1, 1, 1. And then your Q inverse AQ adalah this one. So you will get matrix, diagonal matrix yang lain lah. Diagonal matrix yang lain. Tapi apa kesamaan dia ialah sebenarnya matrix diagonal matrix yang ni pun sebenarnya the set of elements. The set of eigenvalues. 5, negative 1, 1 adalah eigenvalues. Okay. Negative 1, negative 1, 5. So ini pun eigenvalues juga. Sama. Susunan saja yang berbeza. And dia tak unik. You nak susun macam mana pun. You tengok. 5 ialah eigenvalues lambda. Negative 1 here. Negative 1 mana? Ni. Lambda yang pertama ni. Negative 1. Okay. Dan kita punya D apa? Sorry. Kita punya D dapat apa? 4 kan? So our D is 4 dengan 2 kan? Nampak tak? Kan? Our D is 4 dengan 2. So kalau you tengok lambda you ialah 4 dengan 2. So it is actually lambda. So that's why D kat sini pun dia tulis awal-awal lagi. It is lambda 1, lambda 2. Okay? Dia mempunyai eigenvalues yang sama. Bila kita dapatkan diagonalizable tu, dia punya eigenvalues tu bagi dua matrix yang merupakan similarity, yang melalui similarity transformation mempunyai eigenvalues yang sama. Okay? Ada soalan lain? Sazli? Hafiz? Sazli ada nak cakap? Cakap ni tak ada lagi, Doktor. Hafiz? InsyaAllah. Faizuran? Boleh tak ni nak belajar sendiri ke rasa macam tak boleh? Lepas ni dah tak ada dah tak ada apa saya nak ajar lagi dah. Boleh baca sendiri-sendiri lah, tapi in terms of syllabus itu saja yang masuk lah kalau ikut. Okay. Nur Hidayah? Sazri? Final nanti format macam mana? Tulis tangan ke ada coding ke coding sahaja? Ada coding dia, tapi since kalau you buat take home test, you buatlah kat programming matematika kan. Kalau you buat kat final, kalau you buat kat dewan besar, boleh je setakat tulis tangan, macam tu je. Kan? So better you guna matematika lah. Kan? Soalan dia katanya lah, write matematika punya code untuk untuk generate apa-apa. Kan? Faham tak? Boleh tak? Faham, Doktor. Okay. Ya, ada juga ni ya. Diagonalizations, okay. Ni pun ada dalam dah belajar kan itu. Orthogonal diagonalizations. Ada. Kita boleh tengok lah. Ada lagi soalan? Tak ada dah? So ni Lagi satu, Doktor. Nak tanya juga, ada ni tak cadangan Doktor dah tetapkan tarikh untuk final? Saya tak pasti. Final dah buat lah. Final dah buat. Tapi tarikh saya tak pasti. Dia ikut macam semester lepas ke? Tak tahulah sebab ada subjek lain dah book tarikh. Dah book tarikh maksudnya dia nak buatkan okay. Maksudnya boleh buat before exam week ke? Kau masuk exam week tu dia dah book? Dia book bulan 2 bulan Februari.
week ke berapa? Week ke 16? 15? Masanya exam week. Berapa hari bulan exam week you? Sekejap Sekejap, saya tak ingat ah. Nanti beritahu saya exam week bila, nanti kita set lah. Okay? Saya rasa dalam tak apa, you apa penting pun, you takkan mampu buat dalam keadaan maksudnya dalam masa yang singkat kalau you tak belajar. So my assessment tu, our assessment will be just 4 hours maximum lah. Kan? I think 2 plus 1 lah, 2 plus 1, 3 hours lah maximum. Kan? Tu ialah normal normal time untuk, normal duration untuk you jawab. 1 tu in case of you ada masalah internet. Tu saja. Kan? So 3 jam lah. Tapi untuk dapat buat dalam masa 3 jam, you kena belajar lah. Janganlah harapkan masa tu baru you sibuk nak buka buku. Masa tu baru you nak tengok programming. Jangan. Jangan set perangai macam tu. Kalau tak, you tak boleh nak score. Okay? Boleh? You kena start baca everything, faham semua, and then dapat soalan tu you dah tahu apa you nak buat. Tu cara dia lah untuk excellent. Bukannya you main macam anggap macam assignment, because you will have minimal time, minimal duration untuk solve the final. Boleh Dan jangan saling mengharap pula. Mengharap kat kawan semua nak meniru semua, jangan. Okay? Nak kena score betul-betul. Boleh tak? Siti Ain Liana, okey tak? Okey, Doktor. Nur Yasmin? Okey, Doktor. Boleh. Nur Farisha? Setakat ni kena study, saya rasa kena study lagi, Doktor. Okey. Kena study lah. Kalau apa-apa problem, you just WhatsApp kat group. Okay? Saya ada. Kalau you nak belajar tak faham ke apa, just WhatsApp saya. Okay? Syllabus kita dah habis kan? Kejap. Saya nak pastikan. Sebab kadang-kadang saya lupa kan. Dengan main banyak benda kan. Iterative Jacobi dah buat Iterative methods Jacobi dengan Gauss-Seidel dah buat confirm kan? Dah Doktor. Okay, dah. And then ni power method semua ni akan masuk final Ini akan masuk final. Final chapter 4 dengan chapter 6 lah. Chapter 4 dengan chapter 6. Yang Jacobi dah masuk masa test kot. Betul? Doktor. Ya. Ah. Okay, so tak masuk lah final. Chapter 3 ni pun dah masuk quiz ke ataupun assignment, saya tak pastilah, tapi dah takkan ada lah. So 4 dengan 6 saja yang kena belajar. Okay? Boleh? Semua dah ada nota-nota ni semua lengkap Saya kasih semua ke? Dah ke kan? Doktor, kalau hari tu kan Doktor ada letak buku reference book lah dekat My Guru, tapi ada in front cover je. So saya nak cari latihan lebih, tak jumpa. Front cover? Macam mana? Maksudnya Dia macam saya download yang link Doktor bagi tu, dia ada front cover je. Front cover untuk buku tu, dia tarik ke dalam ke memang? You tekan front cover tu and you tekan get. Oh, tekan get. Front cover and then you tekan get untuk download. Okay, Doktor. Saya cuba lagi. Dia link library Genesis kan? Apa dia? Dia link daripada library Genesis kan? Tak pasti, tak ingat. Nanti saya tengok balik. You tekan kat cover tu and then bila dia ada perkataan get tu, you tekan get. Okay? Okay, Doktor. Okay? Terima kasih. So ada lagi tak soalan? Hafiz? Tak ada. Faizurian? Tak ada, Doktor. Tak ada masalah. Confirm ni? Doktor. Ya.
Fatihah? Nota yang power method doktor tak upload lagi doktor. Dia macam ada nota yang sama. Nota yang sama. Yang power method tak ada doktor. Power method yang mana? Yang semua. Hah? Untuk chapter power method tak ada nota doktor. Saya dah check dah, saya dah download semua yang doktor bagi nota tu tapi yang power method tak ada. Semua lah. Nanti saya bagi kat WhatsApp lah. Saya bagi semua ni kat WhatsApp. Betul? Ya. Betul Ya. doktor, tak ada. Okay? So, tu saja. Ada lagi tak nak bagi tahu saya? Ada tak? Make sure belajar Saya bila subjek tinggi ni saya tak boleh nak macam spoon feed. Dia kena faham betul-betul. Dia kena Yalah, faham lah. Kan, nak buat exercise pun saya rasa tak ada masalah. Just cuba tukar-tukar matrix and run balik yang programming yang kita ada semua. Dan cuba faham lah dia punya connection tu. Macam power methods ni kan. Apa connection dia dengan inverse power methods, shifted power method. Apa kegunaan dia pun. Kan, apa kegunaan power methods ni? Kenapa kita buat power methods? Kenapa kita ada power methods? Kan? Benda-benda macam tu lah. Maksudnya kena baca lah. Okay? Boleh Itu sajalah tak ada apa dah. Saya ucapkan good luck lah Nanti confirmkan saya minggu ke berapa yang new final, nanti kita book lah. Kita akan book waktu. Saya free je bila-bila. Okay? Boleh Okay, so itu saja. So kita bersurai dulu. Terima kasih kerana bersudi bersama dengan saya ambil subjek saya walaupun ialah dengan banyak kekangan kan, especially dia programming punya method, programming punya subjek, jadi payah jugalah kan nak pastikan semua orang pandai guna programming code kan, tapi saya harap you boleh try and error lah banyak-banyak kan. Programming is a very interesting subject tapi dia kena diri sendirilah kan yang ada willingness untuk belajar kan. Okay. Tapi saya rasa ni subjek yang tak susah lah, tak susah. Cuma dia kena banyak baca dan cuba faham lah dia. And then linear algebra pun you kena strong jugalah. At least you dah tahu apa itu macam-macam eigenvector, eigenvalues kan, karakteristik, semua macam-macam semua yang dulu-dulu punya teori sepatutnya you dah tahu. Okay. So that's it. So thank you very much. Good luck for your final. I wish you all the best. Okay. InsyaAllah semua orang dapat jawab lah. Saya rasa, saya percaya semua orang boleh buat. Okay. Itu sajalah. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Saya doktor. Kesihatan. Okay. Terima kasih doktor, minta maaf. Okay. Terima kasih doktor. Alangkah semua ilmu. Okay, saya end